Dia sekolah kan. Dia sekolah kan. Allah tahu. Ya. لا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة. Baik, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qala sallallahu alaihi wasallam. Wa alima qurba maulahu wa annahu yarah. Fasara lima anhu nahahu wa alima asra zam al-murattaba alaihi dunya wa ukhra wa aiban wa syahadatan famastahya min rabbih. Allah. Walau alima annahu fi qabdatihi lama qabalahu bi mukhalafati. Dia, yakni Allah SWT, mengetahui betapa dekatnya Tuhannya. Dan dia, ini Allah SWT, sentiasa melihatnya. Namun dia tetap bersegera melakukan perkara yang ditegahnya. Dia juga mengetahui kesan dosa dan yang bakal dikenakan ke atasnya di dunia maupun di akhirat, secara gaib maupun nyata. Namun dia tetap tidak malu dengan Tuhannya. Allah. Itulah nafsu. Sekiranya dia mengetahui bahawasanya dia berada dalam genggaman Allah, pasti dia tidak menghadapnya dengan perkara-perkara yang menyalahinya. Dia berhubung dengan masalah dulu, seorang hamba itu mengetahui bahawa nafsunya sentiasa menyeru ke arah kebinasaan. Dalam keadaan itu sini disebut pula, namun dia tetap menurutnya. Insan tadi dia tahu, inna nafsa la ammaratun bisu, semua nafsu amat menyeru ke arah kejahatan. Namun dia tetap juga melakukan benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah degilnya nafsu. Ya, dibakar dia pun dia tak takut, dan dia selam dalam api pun tak takut. Degil juga dia. Ya, melainkan dia laparkan akan dia. Mana kendak dia tu kita blok, baru dia slow. Maka nafsu nak keluar dia dengan apa entah? Dengan apa? Tak ikam dah lepas kan? Dalam tu dia. Dah tamat. Macam tu kena ulang balik. Tamat saja. La yuhdika anin nafs illa bi khawfil muzil aw syawkun mughlikun. Seseorang tidak akan dapat keluar daripada tawanan nafsunya. Dia tidak akan dapat mengalahkan akan nafsu dia. Nafsu dia tidak akan tunduk, yang membawa dia degil dengan Tuhan. Ya, kecuali dua perkara. Ya, dua perkara ni baru dia boleh tunduk, baru dia mengalah. Pertama, gerun yang cukup kuat. Yang kedua, rindu yang cukup kuat dengan Allah Ta'ala, baru dia boleh tunduk. Selagi hati tidak rindu dengan Tuhan, tak payah. Jangan dihakal dengan kita. Ya, selagi gerun kita tidak cukup kuat dengan Allah Ta'ala, lagi itulah dia tipu kita. Ya, itu dua keadaan yang siada. Khawfun muz'id, syawqun muqlik. Khawfun, syawqun muqlik. Mana gerun yang cukup kuat, baru dia bawa. Kalau takut dengan Tuhan sikit-sikit aja, tak jalan. Kalau rindu dengan Tuhan tak kuat, sikit-sikit aja ada, tapi tak kuat, tak jalan. Ya,
Maka rindu yang kuat, takut yang kuat, dia berhasil daripada apa? Ya, pengenalan yang sempurna. Ya, tidak kenal dia tidak gerun, tidak kenal dia tidak jin. Dia mesti kenal betul-betul. Kenal yang sebenar-benar kenal, bahawa dia akan bawa pada dua perkara. Dan dua perkara ni bila berlaku gerun yang cukup kuat, rindu cukup kuat, baru nafsu akan tombang. Bila nafsu tombang, di situlah baru dia boleh betul-betul berdiri menegakkan perintah Allah Ta'ala. Kalau tidak, dia akal-akal gitu. Dia masuk yang paling bahaya nafsu di mana? Ni round kedua kena banyak soal. Minggu depan soal dapat kena beli. Kau senang dia kat Sindang boleh sandau. Dalam ibadah dia masuk yang paling bahaya. Nafsu paling bahaya dia masuk dalam ibadat. Dalam maksiat dia minum arak, dia berjudi, dia pun tahu dia buat tak betul. Tapi dia masuk dalam ibadat, ya, dalam belajar dia belajar nafsu, dalam mengajar dia mengajar nafsu, dalam semayang dia semayang nafsu. Ni tak betul-betul kita prepare habis kan. Sebab saya zahir orang tak nampak. Orang tak tegur kita sebab zahir kita bagus dah. Pakaian macam orang saleh, ibadat macam orang saleh dah bagus. Rupa dalam dia belum sempurna lagi. Dalam dia masih jauh dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Kalbi tidak diproses. Itu bahaya bila kalbi tidak dipantau. Dia akan tertipu dalam ibadat. Tertipu dalam ibadat ni bahaya. Buat dia rasa dia dekat, rupa dia jauh. Dia perasan dia duduk terang, kuning, gelap. Ya, itu yang bahaya. Dia panggil ba'ul ubal, ya, penyakit yang sukar nak diobati. Kan tak boleh ubat, tapi sukar. Bila sukar kena beri perhatian. Ibarat penyakit dalam, dia tak boleh ada sahabat saya dia meninggal, dia kena bara dalam, bisu dalam, bengkak, dia main wot dia. Bukan wot macam-macam, dia kata dia tanya, dia meletup benda tu habis jalan terus. Sebab benda dalam kena ubat cara dalam. Kita main ubat luar, main tekan-tekan, meletup kawan tu habis terus. Ya, begitulah dalam rosak, kita main luar cantik, luar kubur, dalam nak meletup. Dia meletup dalam habis, dia tak nampak Tuhan, dia nampak dia. Ya, bila nampak dia tak nampak Tuhan tu meletup tu panggil. Dia buat nampak dia buat ibadat, dia rasa dia hebat. Dia tak nampak tu kurnia daripada Allah Ta'ala. Dia tak matikan pandangan dengan Tuhan. Bisul dalam panggil. Yang ni orang tak nampak kan. Kalau kaki luar terkoyak dia boleh pergi jahit, tu boleh hentak 2 jarum 3 jarum kan. Dia jahit. Tapi kalau dalam nak jahit, kalau dia pun tak nampak macam mana? Sebab kena jumpa doktor pakar rohani siapa? Arifin. Ya. Arif billah tu yang pakar. Sebab tu mencari dia penting. Talabul syekh wajibun ala kullil murid. Mencari guru yang betul-betul mursyid menjadi kemistian walau kana min akabiril ulama, walaupun terbesar dia ulama. Allah. Dan mengetahui betapa dekatnya Tuhannya, dia tahu. Wa alima qurba maulahu, dia tahu Tuhan lebih dekat daripada urat leher kita. Akrabu min hablil warid, Allah Ta'ala lebih dekat daripada urat meri kita. Dan nak bandingkan apa maksud dia? Terlampau dekat. Kenapa kita tak perasan? Itu maksudnya. Tak perasan sebab dia tidak ada perhatian. Sebab perhatian dia kepada makhluk. Itulah sifat ni. Sebab kena bawa perhatian kita kepada dia. Dengan apa? Mulazamat zik. Dengan banyakkan zikir, mulazamah. Dan dia Ta'ala subhanahu wa ta'ala sentiasa melihat. Dia kuasan. Ya wa annahu yarah. Kepada kata rakib annallaha yarak, murakabahkan dengan ada cara murakabah supaya kita perasan dia sentiasa melihat. Sebab bila keperasanan menguasai kalbi kita, dia melihat, orang tu takkan buat maksiat. Dia takkan buat maksiat. Nur murakabah tu membakar segala kelalaian dia. Maka dia takkan buat maksiat zahir dan batin. Tapi bila nur murakabah tak ada, yang ada apa? Zulmatul ghaflah, kegelapan kelalaian. Habis? Dia nak lalai dan ibadat yang bahaya ni. Zahir nampak elok, rupa dalam ada masalah. Allah. Sebab tu disuruh banyak betul ya, menghadapkan diri dia, murakabah akan Allah Ta'ala. Perasan, bawa diri itu sentiasa ada keperasanan dengan Allah Ta'ala. Namun dia tetap bersegera melakukan perkara yang ditegah. Padahal dia tahu Tuhan melihat. Dia tahu Tuhan melihat, tapi kenapa dia buat? Dia tahu Tuhan hampir, kenapa dia buat maksiat?
Sebab dia tak tahu lah. Tak perasan lah. Tahu lain, perasan lah lain. Dia tahu Tuhan melihat, tapi dia tak perasan. Dia tak rasakan Tuhan tu melihat. Rasa tu panggil perasan, keperasanan. Dia panggil apa? Azwaq, rasa. Dia tahu tapi dia tak rasa. Itu masalah dia. Dia tahu buah tu sedap, makanan tu sedap, tapi tadi dah pernah rasa? Belum. Maka tak sama dengan orang dah rasa. Dia rasa lain. Itu mana? Rasa dengan Tuhan kena dipantau sentiasa. Biar dia makin lama makin terang. Makin lama makin lazat. Maka nak dapat lazat dia mesti apa? Rohani kita sihat. Maka sihat rohani dengan apa? Kawalan. Apa kawalan dia? Jangan makan benda keracunan, maksiat, mungkar, lalai, itu semua racun dia. Kena makan makanan membina kesihatan, zikrullah, muraqabah. Oh, dia akan cantik-cantik. Tu nak jaga rohani. Kalau jaga jasmani pun kita jaga macam-macam, makanan seimbang. Dalam dah jaga tak? Yang kita jaga badan baling dalam liang lahat kan tuan. Yang dalamnya mahal, yang apa tak jaga. Maka jaga dia sungguh-sungguh. Biar dia sentiasa sehat. Dan dia dapat sentiasa mengecapi kenikmatan dengan Tuhan. Jasmani dia sihat, dia dapat nikmat dengan makhluk Tuhan. Makan, minum, kaya, itu semua makhluk, semua akan tinggal. Kita nak dapat lazat dengan Tuhan dia, kena jaga pantau. Dia juga mengetahui kesan dosa, bakaran neraka tuan-tuan. Kalau atas dunia apa kesan dia? Gelap hati. Zunub dia apa? Mimma yusawwidul qalb, benda yang menghitamkan akan hati. Dan bila hati hitam, pandangan dia akan gelap. Bila gelap nak jalan ke Tuhan. Dia nak jalan berat. Dia nak jalan, bila tahu, tapi berat. Sebab apa? Dalam tak bersih. Dia tak bersihkan betul-betul. Kelabu, kata, dan tak nak cek. Bawa doktor tak nak, aku cukup takut doktor. Kan dia tunjuk jarum, dia cocok kacau ni. Ada orang takut cocok ni. Masuk hospital, mana boleh keluar jarum, kena pakai kat sini. Mengerang kiri kanan. Doktor bila nak cabut ke dia. Dia kot digisau. Dia dengar tu malam lagi doktor gitu kan. Dia tak tahu dalam dah parah tu. Tiba-tiba sikit lagi nak meletup. Ada seorang tu dia pergi kan, dia cek doktor pakar. Doktor pakar kalau awak datang sikit lagi rasa-rasa habis. Dia macam parah tu nak meletup kan. Mak merah nak meletup. Sikit je lagi. Kalau awak lambat ni meletup habis. Sebaik cepat dia cek. Dia rasa hati dia keras, dia jumpa wali baru dia terang. Allah, jauhnya aku di Tuhan. Baru dia istighfar, baru dia menangis. Kalau tidak, dia tak nangis, dia dah. Dia sakit dalam dia buat dah. Rohani dah rosak, dia buat dah. Bahaya tu. Sebab tu seorang ulama besar, wali besar, bila kata hati aku rasa sikit lagi aku jumpa Murabbi tu. Aku tengok wajah dia, seminggu aku punya iman rasa sedap. Tengok wajah dia. Kita tengok wajah kita nampak projek kan. Macam dia siap, tu je kerja. Tak kerja lain. Dia nak menambah angka kat buku bank ni. Yang lain tak ada. Iman di dalam tu nur kan ditambahnya, makin gelap. Allah. Bahkan dikenalkan ke atasnya di dunia. Di dunia apa? Dia jauh dari Tuhan. Itu bahatas dunia. Hati dia payah menghadap Tuhan. Itu bala dunia paling besar. Lebih teruk daripada tsunami. Dan tsunami jasad binasa. Ini kalau kena rohani binasa. Secara gaib maupun nyata. Namun dia tetap tidak malu dengan Tuhannya. Punca apa? Dia tak perasan. Tu je punca dia. Orang kalau perasan dia bos di depan dia nampak macam berubah tu keadaan dia. Dia tengah bermain tercengang. Terus dia break tu. Sebab apa? Dia nampak. Nampak dalam tu penting. Sekiranya dia mengetahui bahawasanya dia berada dalam genggaman Allah Ta'ala. Kalau dia tahu dengan mana apa tahu? Zawq. Mengetahui dengan mana aizaukan. Wang kisyafan. Bukan tahu tu ilman. Cari ilmu zahir tak. Terus semua dah tahu. Terasa tu keperasanan tu. Berada dalam genggaman Allah Ta'ala. Pasti dia tidak menghadap. Pasti dia tidak menghadapnya dengan perkara yang menyalahi. Mana dia tak berani nak membuat benda-benda yang mukhalif li syar'i, yang bercanggah dengan syariat. Sebab dalam maksiat itu diselitkan apa? Murka Tuhan. Dalam taat diselitkan dalam qalbi arif diselitkan ma'rifah. Wilayah. Makamul wali wilayah ada pada batin yang safah. Batin yang bersih. Allah Karim. Habis. Itu nak cerita kan? Payah ni nak ubat dalam tu, buang air dalam tu. Dia tahu tapi dia buat tak. Dia dah tahu dia buat tak perasan. Nak memberi keperasanan kalbi tu. Pantau dia.
Kurang-kurang sejam, kata Syekh Muhammad Bahauddin kata sallallahu alaihi wasallam. Ya, kau kena muraqabah akan dia. Ya. Dia panggil apa situ? Wukuf zamani. Wukuf zamani. Wukuf makna apa? Kita memberhentikan kalbi kita dengan Tuhan. Ya, zaman. Kurang-kurang zaman ni, kurang-kurang 1 jam kena cek. 1 jam kena cek balik. Tuan-tuan pakai jam loceng, 1 jam kena bunyi. Jing kena kan, nak makan, minum air. Oh, dia tengok dah time pukul 10, kami risau ni, kan semakin luar, nak ke darah pun. Allah. Jadi hamba jasad banyak manusia. Kemudian wa'lam annal ma'siyata tatadammanu naqsul ahdi. Itu dia tuan. Oh, cantik tuan, dia buka satu-satu rahsia. Ya. Wa'lam kata annal ma'siyata tatadammanu naqsal ahdi wa tahlilal aqdil wuddi wal isar ala maula wa ta'ahula lil hawa wal khala jilbabil khaya. Ya Allah. Gerun-gerun ni pukul tuan ni. Ini semua nur, dia cakap dengan nur. Dia boleh Syekh Ibn Atta. Sama ya. Dulu je apa? Ikam dia juga. Ni dia juga macam ni. Wal mubadarati lillahi bima la yarda amma fi zalika minal asari zahirah min zuhuril kadurat fil a'dha'i wal jumudi fil aini wal kasal fil khidmati wa tarkil hifz lil hurmati wa zuhuril kasbi syahawati wa zahabil bil hayy bil bahjah silap wa zahabil bahjati ta'at. Semua ibadat macam ni. Dan ketahui ilmu sesungguhnya maksiat itu tatadammun, dia mengandungi dalam maksiat ada pembatalan perjanjian. Masalah kita sudah buat apa? Naqdi mana kita membatalkan ahdi, perjanjian kita dulu alam zariyat. Ala sabirabikum qalu bala. Semua dah berjanji. Bala mana ya setia dengan Tuhan. Tiba-tiba dibatalkan perjanjian. Dibatalkan janji. Tak adalah manusia paling jahat bila dia membatali janji. Itu sifat apa tuan? Munafik. Bila dia berjanji dia menyalahi. Wa iza ahada akhlaf. Bila dia berjanji dia menyalahi. Sekarang janji bukan janji dengan makhluk, janji dengan tuan makhluk lagi besar. Dengan raja segala raja. Apa mana dia batal janji tu buat maksiat? Bila buat maksiat, mana dia batal janji? Dulu dia kata, ya Tuhan. Apa mana ya? Dia nak taat, tak nak buat maksiat. Dia nak buat taat, tiba-tiba buat maksiat. Apa mana bila buat maksiat? Tatadammanu naqdal ahd. Ya, ada mengandungi itu pembatalan perjanjian dengan Tuhan. Besar tu nak menjawab kan? Dan merungkai ikatan kesetiaan Allah. Wa tahlilil aqdil wuddi. Dia merungkai ya perjanjian dia, ikatan kesetiaan dengan Allah terungkai bila dia buat maksiat. Ya, maksiat mata, maksiat macam-macam. Oh, dahsyat dan Allah. Ingat ni, kita nak buat maksiat kita ingat ni. Mana kita selamlah menyalahi janji dengan Tuhan. Kita batalkan perjanjian dia. Kita rungkai ikatan kesetiaan dengan dia. Ya. Kemudian mengutamakan kendak nafsu. Ya, bila buat maksiat mana wal isaru ala ma'ulah wa ta'a ala lil hawa. Dia mentaati akan hawa nafsu. Tuhan dia tak di belakang arahan Tuhan. Dia utama kendak nafsu ke atas Tuhannya. Lepas tu nak minta jannatul firdaus. Boleh. Minta syurga ramai yang jadi amalan ahli neraka dan mana boleh. Nak pergi utara ambil tiket selatan tak berjumpa. Mentaati pula hawa nafsunya, membuang sifat malu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Datuk kita Adam bila dia malu berapa tahun dia tak angkat kepala kan? Setengah riwayat 3 tahun, setengah riwayat setahun, setengah riwayat 3 tahun. La yarfa' ra'sahu salasati mi'atasan hayaan minallah. Dia tersilap tu, kan sengaja tersilap. Dia tak angkat kepala dia 300 tahun. Datuk kita Adam AS ditunduk di dalam dan satu tu pun tersilap. Kita buat sengaja dongak saja samsing dengan Tuhan. Ya, disamsing dengan Tuhan. Dia buat maksiat saja muka dia. Semua nak kena tampau. Dia Tuhan tampau dengan dia punya musibah dia terus. Kena bala tu, kena bala ni. Allah. Mentaati hawa nafsunya, membuang sifat malu dia dengan Tuhan, bersegera bagi Allah SWT dengan perkara-perkara yang tidak dia redai. Wah, benda maksiat pantas dia. Kerja dunia bau macam lipat pudung. Bila kita nak buat kerja dengan Tuhan, segembab macam nak mam.
Gembak dia nak mampus ni. Kerja dunia terlipat kudung buat gambar siang malam pagi petang, tak cukup dalam negeri, luar negara pergi. Tak cukup pasal siang pasal malam, tak cukup pasal jarang pasal gesil. Macam-macam tuan-tuan. Berlambat dia ni. Allah. Kena kerja akhirat lebih. Aku katakan toya. Buat ibadat dengar je. Tak pasal tak semangat. Allah. Dengan perkara-perkara yang tidak dia ada. Sebab apa punca semua ni? Sakit hati, kalbi dia rosak tu punca dia. Dia tidak ada, bila orang sakit parah, dia tidak ada keseleraan makan. Makan ada dua, satu makan jasmani, satu makan rohani. Ni rohani sakit. Makan rohani dia lembab. Sebab tu bila kita tak mampu nak buat ibadat kat seberat, tu memang banyak dosa tu. Iza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka maqbulun qad qabbalat hati. Bila kamu tak mampu nak bangun malam, nak puasa siang dan ibadat-ibadat lain, maka sedang kamu ditambat. Yang menambat kamu ialah maksiat. Maka tambatan tu sila bungkaikan balik, kerat, buang balik apa dia? Taubat dan istighfar. Dua itu. Tu pisau tajam tu, batu pengasar disiap dengan pisau tajam. Taubat ataupun orang sembah mandi, dia punya apa? Berus dengan sabun dah siap. Pergi ambil sental aja daki-daki maksiat dalam kalbi dia, sental dengan taubat dan isi sifat, baru dia selesa. Wah, terang, sedap Allah. Setelah terdapat padanya kesan-kesan yang zahir seperti nyata kekerohan pada anggotanya, kau tengok anggota dia pun takkan gelap, wajib-wajib dia tengok dia kenal sebab nur dia terang. Tenang keras mata tidak mampu menangis kerana Allah. Anak dia tak biasa lulus PM menangis macam budak. Oh you know. Dia buat maksiat saja tak pernah menangis dengan Tuhan. Dia buat taat, tak buat, kadang malas, teruk rohani, tak ada menangis pun. Dia buat itulah yang buta mata hati yang dia. Orang lain orang buat suruh kerja lain yang Tuhan buat, kerja lain dia buat ni. Mana tak dapat murka Tuhan. Kemudian akhirat pula nak masuk syurga Tuhan. Takkan cantik rupa. Dan malas untuk berkhidmat, beribadat, tidak menjaga kehormatan dia dengan Tuhan. Jaga hormat diri kita, jangan cemarkan dengan maksiat, dan jaga kehormatan kita, hias dia dengan taat, sentiasa ingat akan dia, jangan lalai. Timbul usaha-usaha ke arah syahwat, dan mula kepala dimikir benda-benda yang bukan, dan hilang cahaya ketaatan. Bila cahaya tak ada, apa yang ada? Zulmah, gelap. Mana kegelapan maksiat, kegelapan kelalaian sudah membelenggu dia. Macam ni dia nak berjalan. Bila tak berjalan, dia lemah pun, dia sambau dah tahu. Dia mangsa kepada binatang buas. Apa binatang buas? Nafsu, syaitan, dunia. Itu binatang buas. Bila satu kumpulan binatang, kambing telan ni, kan dia lari kena kejar. Tiba-tiba satu dah patah kaki macam, tergigit. Ambil dia jawab. Kejap lagi gigi mau gigit dah dia jawab. Dah tengok huyung wayang dia jalan, kaki dia patah. Itulah patahnya rohani kita, dan habis kejap lagi dikudakan oleh nafsu dan syaitan. Allah. Bintan itu dicerita apa? Perangai nafsu yang sangat besar perlu diberikan pemantauan. Kalau tidak, memang habis ini. Menyesal tidak sudah di akhirat esok. Nak ajak belajar kami payah. Nanti lah dulu, saya bukan tak nak ni. Kerja sikit lagi tak habis. Tak nak, bukan tak nak, memang kau tak nak aja. Pula buat kata bukan tak nak. Macam-macam dia akan. Besok dia menyesal. Orang tak nak menimba ilmu Tuhan, dia menyesal besok. Besar penyesalan. Inna asyaddan nasi khasratan yawmal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlabhu. Orang yang paling menyesal di akhirat besok, orang yang atas dunia dia boleh mencari ilmu. Nak kata sakit tak ada, kami sihat lagi. Petang-petang dia jogging lah. Padahal mula subuh dia lagi gebak-gedubung. Ya kan babi mana lalu? Subuh semayang subuh tak ada. Allah. Dia jogging. Sebab apa? Takut tak sihat. Aku bila sihat aku mampus kan. Allah gebak-gedubung. Apa tu? Suruh pergi kelas semayang Jumaat tak pergi. Pergi kelas tak pergi. Jumaat belajar tak nak pergi. Dia buat yang laksananya lah. Nah, jaga tu. Nabi kata itu orang paling menyesal di akhir. Rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya. Satu kumpulan manusia lelaki yang boleh minta ilmu, sehat badan, nak kata tak ada kenderaan, rumah dia kereta macam Yuska, 5-6 biji ada, dan besar-besar pula tu. Dia buat rumah pula macam tak nak mati kan. Tingkat-tingkat macam sarung pati. Kan? Tapi menjadi ilmu tak boleh pergi lah. Kau jawab tu soalan.
Kau sihat? Sihat. Pasal kau tak pergi. Pasal kau tak kadar telinga kau mendengar sucian daripada nur ayat Quran, hadis-hadis Nabi kalam ulama. Apa salah tuan kata? Apa nak jawab? Tak jawab, baling dalam neraka jawab dia. Dan dunia kau boleh apa? Temberang lagi, buat loyok buruk. Sana tak ada. Tuan tanya apa pasal? Kata dia duduk majlis ilmu. Majlis nur dalam tu ayat Quran, hadis Nabi kalam ulama. Oh, memancar-mancar nur dia menyirami kalbi. Ya, tiba-tiba dia kejauh benda lain. Kegelapan dunia dia kejauh. Bukan tak boleh ambil dunia, orang lain pun cari juga dunia. Orang lain makan juga, ada rumah juga. Tapi jangan dah melampau nak kan. Ya, sampai dia ilmu tak nak tahan ayat-ayat Allah, tak masuk dalam nur dalam hati. Apa kerja macam ni? Nak jadi apa orang dia? Ya. Kau kata orang bagaimana orang Islam? Patut itulah tujuan pertama. Sebab tu kita syukur kepada Allah Ta'ala. Yang kita boleh jadi ahli ilmu kan, pandai kita, jangan kita pandai kita hebat lah. Ya, pandai itu semua kurnia dari Allah. Syukur banyak kepada Allah. Mudah-mudahan Tuhan tambah. Itu kaedah dia. Allah. Dan terdapat padanya kesan-kesan yang zahir seperti kekerohan pada anggota. Ya. Pada awliya dia tengok, dia kenal kan, tengok, jauh dia gelap. Dan kalau pakai dalam Naqsyaband dia pakai ukur kalwi kan. Dia tembak tak, dia tengok, batin kawan tu gelap. Memang teruk tu. Kadang-kadang niat tak baik macam-macam ada. Dan keras mata, dia tidak mampu nak menangis. Besok akhirat menangis. Ya, dia boleh ada apa? Rajul amkan talimin fil falam yatlapu. Dia boleh cari apa tapi dia tak cari. Besok menangis mata darah boleh tak guna. Kemudian malas untuk berkhidmat ibadat, malah berat. Kerja dunia kami laju dan nyawa pasal. Ya. Tiada menjaga kehormatan dia dengan Allah Taala, timbul usaha arah syahwat dan hilang cahaya ketaatan. Itu menandakan apa? Berat dan tentulah parah dah tu. Allah. Dan satu lagi, wa ammal asarul batinah bil qasawati fil qalbi. Ya. Wal mu'anadatil nafsi wa dhikil sadri lis syahawati wa fuqdanil halawati ta'at wa turadiful aghyaril mani'ah min burukil syawarikil anwari wastila'i daulatil hawa ila ghairi zalik min taradufil artiyab ya wa nisyanil ma'ab wa tulil hisab. Allah. Ini suntikan pau-pau dulu ini. Ini obat original kau-kau dia. Ada pun kesan-kesan dosa yang batin. Tadi yang lahir ni. Maka ianya seperti keras hati. Bacalah Quran wa nasihat dia buat dah terpacak jawatan kayu apa tak masuk. Ya, dia buat selamba muka, akan toya gitu. Ya, tuan nasihat dia buat dah. Apa tak kata menyesal ke tak. Ada pun kesan dosa pada batin, maka itu seperti keras hati dia. Nafsu pula degil, tak berganjaan kan. Dia buat situ. Dia buat kepala batu dia. Sempit dada dia dengan syahwat. Mana dada dia sempit dengan syahwat, ditindih dengan syahwat, tak bernafas dia. Semua dia punya rasa-rasa syahwat nafsu. Kepala otak dia nafsu. Ya. Orang kena gila ke maksiat, cakap apa dia buat tak. Dia buat tak. Betul dia buat lagi. Tu degil tu. Dia memang dia punya obat apa? Umban dalam neraka dan kalau dia tak berubat. Sempit dadanya dengan syahwat. Hilang manis taat. Kita ibadat yang paling penting sekali, pertama sekali kita kena cek ada manis atau tidak. Utama sekali itu. Kalau ibadat kita tak ada manis, maka sila minta ampun dengan Ta'ala. Sebab hidangan lazat ibadat itu cukup hebat. Ibadat itu ibadat hidangan roh. Makanan roh dan makanan yang Tuhan letak, makanan semua special itu. Ya, zikir tu makanan special bagi rohani. Baca Quran semua ibadat tu memang sedap, tapi kita suap tak rasa sedap. Ya, sebab apa? Sakit. Itu punca dia. Kena obat banyak. Obat dia dua, telan pil dia. Taubat dengan sifat tu je telan dia. Kemudian pantau dia punya makanan kesihatan dia apa? Ilmu, ibadat dan sebagainya. Baru dia sihat. Dia buat degil ni bayan kan. Dia orang bodoh senang ajar kan. Kalau orang degil nyawa Azan. Kau buat dia buat dah akan toya muka tu. Kalau kau ni kau sepak air kata kan. Korang ajar anak kau degil kan dia buat dah. Kau cakap dia buat dah selama. Menyirap je darah tengok Azan. Kalau kita tengok anak kita macam tu kita menyirap, malaikat kalau boleh malaikat nak tampau Azan. Api neraka tu yang geram gitu. Kau tak bertaubat kau jaga tu.
Sempit dada dengan syahwat, hilang manis tak. Kita buat ibadat, kita minta halawah kemanisan dia. Dia dapat manis pun lazat. Ya, orang kalau makan kena selera, dia sehat kena selera, 3 pinggan tak puasan kan. Ya. Sebab dia selera. Sebab tu para aulat dia semayang 1000 rakaat tak puasan. Sedap. Kita baru semayang tarawih 20 tak cari 10. Full 8. Baca-baca inak tak inak. Kan? Kalau dia bersebab 3 jam dah bobak. Sebab apa tu? Tu punca sakit, rohani dia sakit. Dia tak sihat. Ya, itu mana hilang manis ibadat. Bila manis ibadat, dia akan datang mahabbah, rindu. Bila rindu baru dibuka. Kalbi kita tak akan terbuka, melainkan ada kerinduan yang kuat. Kerinduan tak akan datang, melainkan ada kemanisan. Dan kemanisan tak akan ada, melainkan dia kena apa? Bersungguh istighal, memberikan tumpuan. Ya, berikan tumpuan urusan kita dengan Allah Ta'ala. Baru dia akan hadiahkan kemanisan. Dapat manis, baru dapat iskun, rindu. Bila rindu baru dibuka. Itu keadaan dia. Ya, ni nak terbuka, rindu pun tak ada. Dia rindu ke benda lain. Ya, dia seronok benda lah lain. Nabi ada makna. Dia menipu diri dia sendiri. So, dia malaikat mau datang, dia menyesal tak sudah. Kita ni pun tak lama lagi dah tuan-tuan kan. Semua dah bau tanah ya. Yang 40 ke atas semua dah bau tanah je kan. Tunggu tak lama tapi solusi digentap dan Allah ya. Kemudian berlapis-lapis aghar. Oh, dalam kepala lagi banyak benda. Ingat dulu dia kata nantilah aku dah pencen so aku nak ibadat. Rupa dah pencen lagi mancing ikan. Digenjut kat sungai. Kan kau pergi beli aje lah ikan kat pasar tu bawa masin. Kan. Ada pencen pula nak beli apa? Nak buat kebun bunga. Pintu kubur tu nak pergi. Ya. Itu pencen dengan batut sebelum pencen aku selawat dapat 10,000. Buat dah pencen aku nak ganda 20,000. Barulah special kan. Ini dah mengayau kan. Macam mana rumah akhir jaga tuan ni itu satu hadiah. Sebab Allah Ta'ala kira kita di ujung masih baik tu. Al-ibra bil khawatim, kiraan dikira di ujung. Jadi bila kita ujung dekat rumah tu masih ada peluang. Cepat pintas tu cover balik. Betul yang kita ada arus kata digunakan selawat berganda, ibadat berganda. Fi kulli lamhatin wa nabah, maksud subhanallah ada hal kita Nabi ajar. Baik umur kita akhir zaman tak panjang. Orang dulu umur 400 tahun. Umur kita hari ni nampak 100 tak jejak. Maka alamat tu kena ganda, gunakan 8 berganda supaya cover balik. Itu maksudnya ya. Dekat umur kita dengan akhir kena speed macam kita lain 3 round. Round akhir tu kena speed kan. Tu round penamat. Bermakna kita kerja bukan kerja kerajaan dah tua kita ni dipencen kerja kan. Mata dah gabung, telinga sembuh, jadah besok menulis sebalik kan. Sampai stem tak betul. Buat pening kepala orang tengok kan, berhenti gitu. Kerja akhirat lain dia terbalik. Lagi dekat nak mati lagi kenalah laju sebab dikira di ujung. Ya, dikira di ujung. Maka lagi dekat penghujung lagi kita kena gandakan. Itu maknanya. Ini dah pencen pula pergi mancing ikan ni. Pencen ke sana ke sini. Patut dah pencen dia kena polo habis. Gandakan ibadat, khatamkan Quran. Kita azam pencen aku nak khatam Quran 3 hari sekali misalnya kan. 10 hari sekali ke. Baru special kan. Zikir nak lipat ganda. Baru cantik. Ya. Allah. Ni pencen nak melancong. Niat ni jumlah aku pergi Korea. Dia tengok kapi makan lipas makan. Dah macam bumui rimba. Macam bumui batu. Allah. Berlapis-lapis aghar. Mana perkara-perkara yang selain Allah Ta'ala. Mana urusan dunia bertindih-tindih. Lagi dekat nak mati, lagi banyak dia memikulkan berat. Patutnya 60 pencen aja lah. Kalau bisnes tu bagilah anak-anak. Kadang duit dah berjuta tak habis makan. Apa lagi? Kau terkejauh orang gila kesian. Kita kan apa? Kau marah kesian. Kan kawan tu kan nak mamu kan. Tak sudah lagi. Lagi bahasa macam kan. Tergambar orang gila. Orang lain kejauh juga. Tak ada teruk now. Dan kau nak bawa rumah kau kereta masuk dalam alam barzah tu kan. Allah Cina pun bawa duit palsu. Dia tipu bohong. Nak tangkapi macam-macam kan. Habis ya. Jadi sepatutnya apa? Dekat dengan umur kita 40 kata kurangkan aghar. Kesibukan dunia itu kita kurangkan. Tumpukan banyak perjalanan nak balik. Jalan nak kembali tuan-tuan ni. Dia nak tak nak dia makin dekat. Jangan buat lupa pula. Ya. Dia nak mati, dia buat lupa. Mati je kan, dia nak lari. Jangan dia nak temberang maknanya. Yang menghalang kilauan terang cahaya tu. Ini semua bertentang dengan apa?
berlapis alian, itu semua cahaya makin gelap. Kilauan nur cahaya itu akan hilang. Kemanisan tak akan dapat. Bila dalika tadi. Maknanya apa? Kilauan nur cahaya itu akan hilang. Hawa yang bermaharaja hingga lain-lain jenis yang daripada keraguan berlapis-lapis. Akhirnya urusan-urusan dunia jadi lebih berat di saat-saat akhir umur tu bahaya dan Allah. Sebab orang tu dulu kadang-kadang orang saleh yang Tuhan kasihan. Dekat nak mati tu Tuhan bagi dia apa? Satu dia punya apa? Hadiah dia apa? Sakit. Kita ingat sakit tu bala dah hadiah. Sebulan dia sakit tu apa? Dosa dia tu Tuhan ampun. Dan dia tak keluar rumah, maksiat dia tak ada buat. Mata tak tengok maksiat, telinga tak dengar maksiat. Nampak dia sakit terbagian. Ya, 2 bulan dia bagian sebelum dia meninggal. Dosa dia Tuhan ampun. Ya, Tuhan angkat martabat dia. Ya, dan dia tak banyak urusan kuat. Cukup dia bersih Tuhan ambil dia. Ya, tu kena baca cara rohani. Ya. Dia nak mati apa dia tilam damlop. Wah, dia damlop aja orang kau malaikat tadi tak ada benlop pergi semua. Dengangang kat situ kau semua. Allah. Hingga lain-lain jenis daripada apa? Keraguan dan berlapis-lapis sebenarnya. Ragu-ragu tu berlapis-lapis dalam hati dia. Ragu apa? Tak buat ibadat dalam macam orang ragu. Kalau orang yakin dia lagi speed. Kan? Janji Tuhan lagi tak depan, lagi semangat. Kemudian melupai tempat kembali, ni lagi bahaya ni. Alam barzah dia lupa tentang alam akhirat dia lupa. Ya. Setengah daripada orang yang hati dia hidup apa? Isti'dad lil maut qabla nuzulil maut. Membuat persiapan mati sebelum datang ke mati. Matian tu tanda orang ada nur hati dia. Ni mula lupa tempat kembali. Macam tak nak mati. Dan panjangnya hisab dia besok. Ya, lagi banyak dia ambil, lagi banyak dia nak kira. Itu semua di antara pesanan yang sangat hebat daripada Al-Arif Billah Sayyidina Ata'illah As-Sakandari. Mudah-mudahan dengan keberkatan ini dibukakan hijab itu. Mudah-mudahan walau lam yakun fil ma'sa ila akhir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sallam. Allahumma ighfir lana ya Allahumma salli. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Alhamdulillah. Hari Jumaat ni hari ceramah kan? Ada. Apa? Setiap Jumaat ni. Nak masa tu ni. Kalau boleh dia nak umumkan semalam Jumaat tu. Jumaat ni. Dia tanya saya semalam.